Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Shalom saya ucapkan kepada saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Nama saya Vaina Nicholson.
salah seorang ordinan yang sedang melanjutkan pengajian di Seminari Teologi Malaysia, dan tahun ini adalah tahun ketiga saya. Sebelum kita memulakan perkongsian kita pada hari ini, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan saya kepada pihak IDYC yang telah memberikan peluang kepada saya untuk berkongsi dan membincangkan topik yang telah dipilih oleh anda semua. Terima kasih saya ucapkan. Sekarang, mari kita memulakan sesi perkongsian kita, iaitu, adakah iblis berkuasa setara dengan Tuhan? Jujur saya katakan, topik ini merupakan salah satu topik yang agak menarik sebenarnya untuk dibincangkan. Bahkan, ramai orang juga yang beranggapan atau tertanya-tanya mengenainya. Saya boleh saja berkata begini, sememangnya Tuhan adalah yang paling berkuasa. Bahkan jika sang iblis pun boleh tunduk kepadanya, apatah lagi mau setara? Mana mungkin? Dan tamatkan sesi ini dengan cepat. Tapi, adakah rasa ingin tahu anda akan dipenuhi dengan cara ini? Apakah pandangan anda akan berubah? Atau sebaliknya? Jadi, untuk kita memahami dengan lebih mendalam lagi mengenai topik ini, kita akan melihat dari segi konteks pandangan masyarakat umum mengenai gelap dan cahaya sebagai permulaan, kemudian apakah yang tercatat di dalam Alkitab mengenai perkara ini. Siapa tidak kenal dengan siri kartun Tom and Jerry? Ia merupakan salah satu dari beberapa kartun siri yang agak terkenal di zamannya. Bagaimana pula dengan Shinchan? Sudah pasti mengambil memori, bukan? Dengan telatah yang menunjukkan berbagai cara serta muslihat nakal yang dirancang bagi mendapatkan apa yang mereka inginkan atau sebaliknya. Ada juga terselit babak ketika salah satu karakter sedang mengalami masalah untuk memilih atau sedang bingung apakah keputusan yang harus diambil, munculnya gambaran Tuhan dan iblis kecil yang bertegik di bahu sang pelaku. Tuhan dan iblis akan mengambil peluang keemasan ini dan berusaha sebaik mungkin untuk menghasut sang pelaku untuk memilih jalan yang mereka syorkan. Iblis akan memujuk untuk melakukan hal-hal yang buruk, manakala Tuhan pula akan membisik di telinga untuk melaksanakan perkara yang baik. Dari segi pandangan umum pula, Tuhan dan iblis dikategorikan atau dilihat sebagai sumber kepada cahaya dan gelap. Dua pihak yang saling bertelagah, namun mempunyai peranan masing-masing bagi membantu mengimbangi setiap perilaku serta fikiran manusia. Tanpa kegelapan, tidak mungkin cahaya akan bersinar, dan begitu juga sebaliknya. Tanpa adanya iblis untuk melakukan kejahatan, cahaya Tuhan tidak akan mampu bersinar. Hal ini direka supaya orang ramai akan melihat dan beranggapan bahawa Tuhan dan iblis seperti saling memerlukan, saling bergantung harap antara satu sama lain untuk mencapai matlamat utama, iaitu kestabilan. Secara tidak langsung, pandangan seperti ini akan mendorong kita untuk berfikir bahawa Tuhan dan iblis adalah sebenarnya gabungan satu entiti yang sama taraf, mempunyai kuasa serta ciri-ciri yang serupa. Tiada yang berkuasa dari yang lain, tiada yang kurang. Sebelum melakukan sebarang kesimpulan, mari kita lihat terlebih dahulu beberapa petikan ayat dari Alkitab mengenai perkara ini. Kolose bab 1 ayat 16 hingga 17 dan Yohanes bab 1 ayat 1 hingga 3 dengan jelas tertulis bahawa sebelum segala sesuatu diciptakan, Yesus telah pun ada bersama dengan Bapa. Melaluinya juga segala sesuatu yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, bahkan termasuk roh-roh yang berkuasa diciptakan olehnya. Ini kenyataan yang nyata, serta menunjukkan bahawa iblis bukanlah setaraf dengan Tuhan seperti yang orang sangkakan, melainkan sebahagian dari ciptaannya, dan menjadi sebahagian dari ciptaannya juga bererti iblis berada di bawah perintah Tuhan. Kedua, Tuhan tidak memerlukan kuasa kegelapan maupun ingin mempunyai sebarang kaitan dengannya untuk bergantung. Kerana di dalam cahaya itu sendiri, tiada kegelapan sama sekali, dan Tuhan itu adalah cahaya yang boleh saja terus bersinar tanpa adanya sebarang bantuan dari kegelapan, seperti yang dinyatakan di surat Yohanes yang pertama, bab 1 ayat 5. Antara kisah yang terkenal yang boleh kita lihat sendiri adakah sang iblis setaraf dengan Tuhan di dalam Alkitab
adalah dari kisah Nabi Ayub sendiri. Kita tahu akan penderitaan yang dialami Ayub dalam tempoh yang lama ketika dia diperlakukan sedemikian rupa oleh sang iblis. Namun, sebelum perkara tersebut berlaku, apakah yang dilakukan oleh sang iblis? Dia meminta kebenaran dari Tuhan untuk melaksanakan kejahatannya terhadap Ayub terlebih dahulu. Jika iblis dikatakan setaraf dengan Tuhan seperti yang orang pikirkan, mengapa iblis perlu meminta kebenaran dari Tuhan? Bukankah dia boleh sahaja mengerjakan apapun yang dia mahu terhadap Ayub kerana tiada yang lebih berkuasa darinya? Ini adalah kenyataan dan bukti yang nyata bahawa iblis sama sekali tidak setaraf dengan Tuhan. Begitu juga Tuhan tidak setaraf dengan iblis, kerana sang iblis adalah sebahagian dari hasil ciptaan Tuhan. Lalu, bagaimana hendak yakin bahawa Tuhan tidak setaraf langsung dengan iblis? 1 Timotius bab 1 ayat 17, Paulus menyatakan kebenaran di dalam suratnya bahawa Tuhan Allah adalah Raja yang kekal, yang hidup secara abadi, tidak kelihatan, yang esa, dihormati serta dimuliakan selama-lamanya. Di Yesaya bab 40 ayat 28 pula memberi kita gambaran yang jelas mengenai Tuhan. Dialah Allah yang kekal, yang menciptakan seluruh bumi, tidak pernah letih maupun lesu, dan tiada siapapun yang mampu menyelami fikirannya. Bahkan, roh-roh jahat juga menyelubungi diri mereka dengan ketakutan dan rasa gemetar, kerana mereka juga percaya Tuhan adalah satu-satunya Tuhan yang maha tinggi, yang selayaknya disembah dan digeruni seperti yang tercatat di surat Yakobus bab 2 ayat 19. Tahun lepas kami diminta untuk menonton sebuah filem mengenai kisah Martin Luther. Dari permulaan cerita bagaimana beliau menyerahkan dirinya kepada Tuhan sehingga terciptanya sejarah yang dikenang hingga sekarang. Ia merupakan sebuah filem yang agak informatif dan seronok untuk ditonton. Terdapat satu babak di mana ketika Martin Luther sedang alami keresahan emosi dan fikiran dari gangguan sang iblis, Father John yang bertanggungjawab memimpin Luther dari segi rohani, melihat keadaan anak didikannya itu yang berusaha sedaya mungkin untuk menghalau iblis dari mengganggunya sambil mengingatkan Luther bahawa iblis mempunyai pengalaman selama lebih 5,000 tahun. Jadi, segala kelemahan manusia diketahui olehnya. Begitu juga dengan situasi yang dialami kita sekarang. Iblis tahu akan segala kelemahan kita dan akan mengeksploitasi sebaik mungkin kelemahan tersebut dengan tipu muslihatnya untuk mengelirukan, memimpin kita jauh dari Tuhan. 1 Petrus bab 5 ayat 8 mengingatkan kita bahawa sang iblis akan mencari mangsanya seperti seekor singa yang kelaparan, dan kita harus sentiasa berwaspada akannya, sambil menyerahkan diri serta kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kerana dia telah memberikan janjinya untuk sentiasa bersama dengan kita, membantu untuk menguatkan, melindungi serta menyelamatkan kita. Sekali lagi saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan sejutaan terima kasih saya kepada pihak ADYC serta anda yang sudi memberi peluang kepada saya untuk menjawab soalan yang telah dipilih. Diharapkan dengan perkongsian tadi memberi manfaat kepada anda untuk sentiasa teguh di dalam Kristus. Terima kasih. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidup